Hai guys, 8 November hari Rabu. Salah lah, 10 November 2021 hari Rabu. Wah, macam rap pula kan. Okay, hari ni aku ada terbaca satu konten tadi dekat Instagram pasal orang hiking and dia nampak ada bayangan perempuan somewhere dekat Cerun. Tiba-tiba rasa macam nak share satu cerita pasal hikers Malaysia. Kalau korang kaki hiking, kalau korang hikers tegar kan, yang memang selalu pergi hiking, korang mesti tahu kisah Hassan Ayyad. Okay, kalau korang hikers mesti korang tahu punya. Tapi kalau korang bukan hikers, maybe korang ada baca somewhere here and there pasal Hassan Ayyad, seorang hikers yang hilang dekat Gunung Yong Yap. Tahun bila aku tak sure, but dah bertahun juga dah bertahun-tahun lamanya. Okay, Hassan Ayyad. Siapa Hassan Ayyad dengan kita orang? Kakak Hassan dengan kakak aku kawan. Okay, kawan, close friend. Okay, close friend. Kakak aku dengan kakak dia sama sekolah, satu dorm dari tingkatan 1 sampai sekarang. Umur dia orang dah 41. Masa form 1 umur dia 13. Sekarang dah umur dia orang dah 41. So dia orang masih berkawan selama tu and masih berkawan. And semua kawan-kawan kakak aku kawan aku juga. So vice versa lah. So kawan aku pun kawan dia jugalah. Nak cerita rapat tu memang okay, aku bagi nama akak dia Siti. Kak Siti memang akan dah datang rumah, and kita orang pergi rumah dia. And baru-baru ni pun ada jumpa. Lepas tu aku teringat kisah Hassan ni. Okay, Hassan dia kan hilang dekat Yong Yap tu. And kesian kat mak dia lah. Sebab bila mana ada mak yang boleh terima. Aku rasa kalau dia meninggal tu ada kubur and bertanda, mungkin lah ada tempat untuk mak dia hilangkan rindu, pergi ziarah kubur ke apa. Ni sebab meninggal dia tak ada tanda. Cuma lepas beberapa few months kot lepas pencarian Hassan diberhentikan, pihak berkuasa dah keluarkan sijil kematian lah, to declare that Hassan dah meninggal. Tapi baru-baru ni bapak aku, bukanlah baru ni, tahun lepas kot, bapak aku ada masuk hospital. So jiran sekatil sebelah dia cakap dia ada kawan dah boleh ngubat-ngubat dah, tengok-tengok gini-gini. Dan tak macam mana tertimbul kisah si Hassan ni. Then pakcik tu kata, oh nanti dia check dengan kawan dia. Tiba-tiba kawan dia cakap Hassan masih hidup. Tapi cerita ni kita tak cerita lah dekat family kat Siti tu. Cumanya nak cerita kisah pengharapan family yang kehilangan. Okay, pakcik tu, kawan pakcik tu lah, dia cakap, oh budak ni hidup lagi. Dia kata dia dekat dunia lain lah, bla bla bla. Dia yang tak nak balik, gini. Okay, kalau tanya aku, firasat aku, okay, tu nanti aku cerita.
Aku cerita pasal kakak dia dulu, okay? Kakak dia jenis huha-huha, happy go lucky, jenis loud dan jenis ketawa gelak kuat-kuat semua ni tau. Memang kawan-kawan kakak aku semua jenis macam tu. Lepas tu masa diorang family dia terima sijil kematian tu, diorang macam ya tak ya lah nak terima ke tak kan, yang ayah Hasan dah tak ada. Lepas tu kakak aku pula, kampung mertua dia dekat Pekalah Hulu, which is Jalan Gerik. Gerik kan menghala ke Kelantan. So Gunung Yong Yap is somewhere border Perak, Kelantan macam tu. Aku tak sure sangat location di mana. Tapi rasanya kat situ diorang ada buat pondok Hasan. Dia macam tribute tu Hasan lah, untuk kita kata arwah lah arwah Hasan dekat situ. Diorang macam tribute. Lepas tu ada kisah yang pencarian yang family Hasan ni buat. Dia kata family arwah Hasan ni buat macam-macam cara, macam-macam pesen, yang cara Islam, cara kurafat, cara macam-macam cara, macam-macam effort dia orang buat. Cuma aku tak adalah nak cerita detail bab tu. Okay, ada orang-orang yang datang mengoffer, suruh mak dia buat tu, suruh mak dia buat ni. Lepas tu yang kat Siti ni, kita orang kalau berkumpul ke apa, kita memang avoid lah cerita benda-benda yang menimbulkan kesedihan kalangan member. Cuma bila orang se-happy kat Siti tu, setiap kali kakak aku nak balik kampung mertua dia dekat Gerik tu, dia akan pesan, "Weh, kalau kau jumpa Hasan, kau bawa dia balik Untuk aku yang kenal kat Siti tu, ayat tu sangat sedih tau. Sebab sebab kita kenal dia, kita tahu dia happy menyurang. Tapi dalam pada dia terima adik dia dah tak ada, aku tahu dia masih ada kat sudut hati dia, macam masih ada pengharapan yang satu hari Hasan akan balik. Dia macam mana mula-mula kakak aku tak faham kenapa Siti pesan macam tu. Kak Siti pesan macam tu, dan aku cakap dia, Hasan hilang. Okay, kita tak tahu dia hidup atau tak. Kalau hidup mungkin hilang ingatan, mungkin dia sasau, mungkin dia dah tak boleh bercakap, atau whatever, anything could happen dekat dia. So aku cakap kat kakak aku, sebab dia tak faham, aku cakap maksud kat Siti tu, kalau kau terjumpa Hasan, sebab kita kenal muka dia, so let's say lah kau ni aku cakap kakak aku lah, let's say kau terjumpa Hasan dalam keadaan tak sedar diri, atau hilang ingatan, atau apa-apa je yang memungkinkan dia tak balik rumah, kau bawa lah dia balik. That's what maksud Kak Siti dengan ayat dia tu. Cuma tiap kali kakak aku balik kampung, Kak Siti akan pesan, kalau kau jumpa Hasan, bawa dia balik dia kata. Tapi memang pengharapan tu masih macam sentiasa ada lah untuk diorang. Macam yelah, macam aku cakap tadi kan, mati dia tak bertanda, tak ada kubur. Okay, nak cerita pasal firasat aku lah. Kalau tanya firasat aku pun rasa Hasan masih hidup. Tapi itu hanya firasat akulah yang serba kekurangan ni. Cuma tiap kali kalau kita orang cakap pasal Hasan, aku akan cakap, siapa tahu satu hari nanti Hasan balik dengan wajah baru. Maybe dia dah berserban ke whatever. Maybe jadi Hasan yang baru, Hasan yang lagi baik, Hasan yang better. Hasan tu okay je, budaknya elok je.
Cuma aku cakap maybe dia dah upgrade, pakai serban, pakai jubah. Mungkin dia pergi belajar agama, kita tak tahu. Cuma aku, firasat aku kuat kata Hassan masuk ke dunia bunian. Aku rasa lah itu firasat aku. Dunia bunian ke dunia apa, tapi dia dekat dimensi lain lah, bukan dimensi kita. That's why kita tak jumpa dia. Ada satu cerita tu pasal air terjun tu, aku tak berapa ingat sangat cerita tu. Nanti dia macam there's a clue dekat situ yang macam Hassan pernah tulis sajak something pasal orang tua duduk atas batu. And masa Hassan tulis, dia duduk tengah hike gunung lain. Dia tengah hiking gunung lain dengan kawan-kawan dia. Tapi benda yang dia tulis tu, keadaan yang dia tulis dalam sajak tu adalah dekat Yongyap, yang masa tu dia orang tak pernah pergi. Cerita dia macam tu. So yang tu aku tak apa ingat sangat. Cumanya ya, kita semua, yalah, siapa yang boleh terima berita kehilangan kan. Tapi nak tak nak kita kena hadap. Ya, kita senang cakap, tapi cara dia hilang macam ni memang tinggalkan kesan yang besar untuk mak and family dia lah. Kak Hassan anak nombor 2 rasanya. So Kak Siti tu anak sulung. Nanti aku update cerita. Tapi aku tak boleh reveal semualah cerita yang pasal pencarian on family punya side. Yang ada dekat internet aku tak baca semualah pasal Hassan ni. Cuma yang aku tahu dia orang ada buat pondok tu. Lepas tu dia orang ada buat macam satu macam tim pencarian, tim rescue untuk hikers yang hilang ke, macam tu lah. Dia macam kisah Hassan ni akan timbul every time ada hikers yang hilang atau ada hikers tak balik. Macam paling latest kat tak silap aku kisah Acap lah. Acap tak balik kan pada Gopeng tu. So kisah Hassan up balik. So korang kalau nak pergi hiking, jaga diri, hati-hati. Sebab kita nampak sesama kita dekat dimensi ni je. Ada berapa dimensi kita tak tahu. Okay? And stay together dengan korang punya team kalau korang pergi hiking, okay? Nanti yang air terjun dengan sajak tu nanti aku clear balik benda tu. Nanti aku cerita balik, okay? Bye.